Gangguan yang berada dalam pesakit tersebut mengatakan Wahabi ni kafir. Kafir ke Wahabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat. Selamat datang kepada anda semua ke channel Jejak Alam Misteri. Terima kasih kepada anda yang terus menonton video-video menarik di channel ini. InsyaAllah pada konten kali ini saya nak react. Ni react atas react tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah. Baru-baru ini ada seorang hamba Allah ni, dia telah mereact sebuah video rawatan yang dilakukan oleh seorang perawat, di mana perawat ini kononnya sedang berkomunikasi dengan iblis di dalam badan pesakit tersebut. Hamba Allah yang mereact perawat tersebut telah memberikan beberapa pandangan dia. Yang pertama, adakah gangguan syaitan itu wujud? Gangguan syaitan ini sebenarnya memang wujud, dan sebenarnya bukan saja pada perawat Islam ini, malahan juga di seluruh dunia Islam. Anda tentu pernah dengar nama seperti Syekh Abdul Wahid Salam Bali. Syekh Abdul Wahid Salam Bali ini dah terkenal sebagai seorang peruqyah yang sangat popular dan terkenal. Dia telah menerbitkan beberapa karya yang berkaitan pengalaman dia meruqyah pesakit-pesakit yang mengalami gangguan syaitan dan juga gangguan sihir. Malahan dia juga telah memberikan kepada kita hadis-hadis yang sahih, amalan-amalan yang boleh dilakukan oleh umat Islam untuk membentengi diri daripada diganggu oleh syaitan dan juga sihir. Jadi tuan-tuan dan perempuan, sihir atau gangguan syaitan ini memang ada di dalam sebuah hadis Nabi SAW yang menyatakan sesungguhnya syaitan ini berjalan menerusi darah anak Adam. Sebagaimana kita tengok tubuh kita dalam organ kita, begitu juga syaitan. Dia boleh sampai di mana darah tu sampai dalam badan kita. Ada di seluruh anggota tubuh badan kita, pada kepala sehinggalah ke kaki kita. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, memang wujud gangguan syaitan itu. Malahan ada ulama-ulama menyatakan dalil tentang rasukan syaitan ini, di mana sesungguhnya orang yang memakan riba di akhirat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan terhuyuh-hayang seperti dirasuk syaitan. Kalau kita buka kitab tafsir Al-Quran, memang syaitan itu digolongkan kepada dua kelompok, iaitu pertama syaitan yang terdiri daripada golongan jin yang derhaka lagi engkar dan juga disebut sebagai anak cucu keturunan iblis. Yang kedua, syaitan yang nyata, iaitu yang terdiri daripada manusia-manusia yang berhati syaitan. Kalau kita melihat perkataan syaitan itu sendiri, dia suka pada keburukan, dia suka menghasut pada kejahatan, dia suka menampakkan yang buruk itu baik, baik itu buruk, dan syaitan ini selalu membisik-bisikkan ke dalam dada manusia, bisikan-bisikan yang menyesatkan manusia. Jadi kita sedia maklum hal ini di dalam Al-Quran, bahwasanya moyang kita tu Nabi Adam alaihissalam telah disesatkan dengan bisikan-bisikan iblis di dalam syurga lagi. Tak perlu kita nak nafikan. Kalau anda nak berfikir liberal ke, plural ke, sekular ke, lantak anda lah, kan? Tapi yang penting di dalam Al-Quran memang ada tentang rasukan dan bisikan syaitan. Kalau bisikan tu tak semesti orang yang dibisik syaitan itu dia dirasuk. Yang dikatakan dirasuk ini terhuyuh-hayang, dia macam orang mabuk, dia hilang akal, hilang kesedaran, dirinya tu dikontrol sama ada segi pemikiran, perkataan, perbuatan dia. Perkara ni sedia maklum daripada zaman berzaman dulu. Sampai kalau kita nak melihat contoh pada tok lebay, tok bomoh, tok pawang, nanti dia kata tok bomoh, tok pawang tu amal ajaran sesat, kurafat, syirik. Tak apa, kita ketepikan hal itu. Nanti dalam video yang lain mungkin kita akan bahaskan hal itu. Cumanya kita sentuh ni Syekh Abdul Wahid Salam Bali. Kalau boleh cari dekat internet, yang di mana dia memang tenar, nama dia memang terkenal, kan? Dia telah menulis buku dan dia telah menerangkan banyak pengalaman dia berdialog dengan syaitan-syaitan ataupun berdialog dengan pesakit yang dirasuk oleh syaitan, jin dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jangan menafikan. Benda ni memang ada. Kalau anda menafikan, itu pulang pada anda lah. Saya dah memberikan anda rujukan, anda boleh rujuk. Okey, pertama. Yang kedua, dari sudut apakah entiti yang sebenar-benar berada dalam diri atau pesakit yang dirasuk, sudah sedia maklum tuan-tuan, di kalangan perawat-perawat Islam, di kalangan
ruqi peru'yah seluruh dunia. Kalau kita belajar tentang ru'yah syar'iyah, kita belajar tentang perubatan Islam, makanya kita akan dapat memahami bahawasanya apabila pesakit itu hilang kesedaran, bercakap yang bukan-bukan, sebenarnya dia telah dirasuk. Okey, bila kata dirasuk oleh siapa? Biasanya umumnya disebut sebagai dirasuk oleh jin, yang mengatakan tentang jin yang dicipta daripada api. Iblis pun daripada api, syaitan pun daripada api. Anda boleh membaca klasifikasi ulama ni di dalam kitab-kitab tafsir dan peribahasa ulama. Tapi apa yang pasti, yang merasuk dalam badan pesakit itu dipastikan jin yang kafir, yang kita boleh gelarkan dia sebagai syaitan. Jadi jin yang kafir, yang jahat, yang derhaka, yang mengganggu manusia dikatakan syaitan. Sama juga manusia yang membuat kejahatan, manusia yang nak mengajak pada peperangan, manusia yang munafik, di depan berlagak baik, di belakang menikam, membunuh umat Islam atau membuat fitnah kepada saudara dia yang lain, maka itulah nama dia syaitan yang nyata. Tapi bila saya tengok video hamba Allah ni, dia tak bahaskan pun soal itu. Dia hanya mengatakan cukup-cukuplah kita kena kata dibodohkan. Dia mungkin trigger apabila gangguan yang berada dalam pesakit tersebut mengatakan Wahabi ni kafir. Kafir ke Wahabi? Nak berujuk pada puak ke, nak berujuk pada syekh ke, nak berujuk pada manhaj ke? Wallahu a'lam bisawab. Dan sebenarnya dia tak patut trigger. Sebab apa tuan-tuan? Sudah dinyatakan, sudah sedia maklum di kalangan perawat bahawasanya apa saja yang terkeluar daripada mulut orang yang dikena rasuk ini tidak boleh dipegang, tidak boleh dipercayai. Maka buat apa dia trigger dengan apa gangguan tu cakap? Tak perlu trigger pun. Biarlah dia nak cakap apa, jiran sebelah rumah buat ke apa pun, tak boleh percaya. Cakap orang yang dirasuk syaitan ini, orang yang dirasuk jin kafir, jin yang derhaka ini, sepatutnya diperbahaskan hal itu dengan mendalam. Bukannya kita membuat react, akhirnya kita menampakkan keseluruhan dunia perubatan Islam itu tak benar, tak betul, tak ilmiah, nampak bodoh dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, sepatutnya tak diendahkan kata-kata jin tersebut. Mungkin hamba Allah ni juga trigger bila iblis yang dikatakan ada dalam badan pesakit itu mengatakan pondok adalah benteng terakhir umat Islam. Seharus diingat kepada hamba Allah ni dan seluruh umat Islam dan rakyat Malaysia bahawasanya kita ni dah dijajah oleh penjajah-penjajah. Ini sedia maklum, kita dah tahu. Sesungguhnya kalau kita kaji di dalam tulisan-tulisan ilmiah, di dalam tulisan pengkaji-pengkaji sejarah dan budaya, bahawasanya barisan pertahanan akidah umat Islam tanah Melayu ni, Nusantara ini adalah ulama-ulama pondok. Jadi janganlah trigger bila sebut ulama pondok, trigger ulama pondok yang melawan Wahabi. Aduhai, sebelum Wahabi itu muncul ditandai dengan kemunculan firqah Syekh Muhammad Abdul Wahab. Sebelum itu lagi sebenarnya masa awal penjajahan dulu pun, masa sebelum penjajahan sekalipun, institusi pondok ni memang dah wujud. Kewujudan dia tak seperti mana yang kita nampak, kita lihat sekarang. Kita kena faham, kita kena kaji sejarah kita, barulah kita boleh faham. Kalau kita mengkaji tamadun Melayu kita, bagaimana Islam ini berkembang, kita tahu yang menyebarkan Islam adalah mubalik, ada pendakwah daripada Mekah, daripada Parsi dan sebagainya. Lalu adalah istilah Tok Guru, Tok Syekh ni memang dah wujud sejak dulu lagi, beratus tahun tuan-tuan dan puan-puan. Bila ada Tok Guru mengajar, makanya orang akan duduk mengelilinginya, mendengar apa yang diajar oleh Tok Guru tersebut. Yang sama geng dengan dia, yang menyindir tentang Tok Guru sesat lah, Tok Guru tak betul lah, Tok Guru ke kiri, Rasulullah ke kanan. Mantik tu pun tak ada nak faham. Kita melihat, kita ikut Tok Guru kan. Sebenarnya Tok Guru tu dia lebih dulu mengaji bahasa Arab, mengaji balaghah, mengaji nahwu, mengaji Quran, mengaji hadis. Kalau kita mengkaji ulama-ulama dulu, seperti Syekh Muhammad Asy'ar Al-Banjari, Syekh Abdul Samad Al-Limbani Al-Jawi, mereka adalah ulama yang terawal yang mana mereka pergi ke Mekah belajar berpuluh tahun sebelum mereka balik ke tanah Melayu kita, ke Nusantara untuk menyebarkan Islam kepada umat Islam di Nusantara ni. So jadi itulah makna dia benteng kan. Janganlah trigger. Kalau anda nak mengatakan okey, sekarang saya dah buat satu yayasan, kami nak buat satu projek nak memandaikan umat, silakan, tak ada masalah. Tetapi adakah umat ni bodoh? Okey, memang ada umat yang bodoh kalau dia malah membaca, malah menimba ilmu. Bukan yang
tak ada pun memang ada. Jadi fokuskan kepada kelompok-kelompok ini. Sepatutnya kamu jangan trigger aliran-aliran pondok. Kalau kamu tak kenal mereka, maka pergilah bersilaturahim, kenal mengenal manhaj mereka, cara mereka, pendekatan mereka, sistem yang mereka buat. Ini yang dia katakan benteng, kan? Bukan kata jin ni, bukan kata iblis dalam badan dia. Pondok sebagai benteng akidah umat Islam ni telah diiktiraf oleh pengkaji-pengkaji sarjana-sarjana. Bukan seorang, orang putih, orang kita semua dah mengiktiraf benda ni. Sebab itulah tuan-tuan, sewaktu Portugis datang ke tanah Melayu ni nak menyebarkan Kristian, tak ada orang Islam yang nak menjadi Kristian. Kita sanggup berperang, kita sanggup mati, kita sanggup berhudur ke dalam hutan, ke hulu dan sebagainya, asalkan akidah kita terpelihara. Tapi secara majoritinya umat Islam Nusantara tidak ada yang menganut Kristian. Begitu juga seperti mana yang dikatakan oleh Profesor Dr. Muhammad Nakib Al-Atas di dalam karyanya, yang menyebutkan di mana walaupun Hindu dan Buddha itu memang bertapak di tanah Melayu ni sejak awal lagi, kan? Umat Islam tidak ada pun yang menjadi tok-tok Sami, tidak ada yang menjadi orang Melayu secara keturunannya menjadi tok-tok Sami. Tak ada, tuan-tuan, tak ada. Secara majoriti umat Islam di tanah Melayu dan di Nusantara ini adalah Islam pegangannya, dan mazhabnya apa? Mazhabnya Syafi'i. So, kenapa nak trigger? Kita dah cakap tak semestinya boleh dipercayai, tetapi kita haruslah menilai, kerana ada sebuah hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang kelebihan ayatul kursi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, tuan-tuan, hadis yang sahih, yang menyebutkan tentang bagaimana syaitan menyamar menjadi menyerupai manusia, masuk ke dalam gedung kurma, dia pergi curi buah kurma. Jadi seorang sahabat Nabi SAW ni pergi tangkap dia. Syaitan yang kata, lepaskan aku, kan? Perkara ni dalam hadis, anda boleh rujuk di dalam tulisan di bawah ni, cari syarahnya. Dan hadis ini sangat masyhur, tuan-tuan, dan sangat dan diketahui secara umumnya oleh umat Islam. Dan saya tertarik apabila hamba Allah ni dia menyatakan, kalau jabatan agama tak ambil tindakan, ya Allah ya Tuhan, jabatan agama pun banyak buat kursus-kursus rawatan Islam ni, kan? Di kat Malaysia ni, untuk pengetahuan hamba Allah ni, kita ada Darus Syifa, Pertubuhan Kebajikan Darus Syifa, yang di mana Darus Syifa ini kita tahu diasaskan oleh Allahyarham Profesor Dr. Harundin. Kita tahu badan kebajikan yang menawarkan perkhidmatan dalam bidang merawat pesakit-pesakit secara percuma saja. Anda boleh datang ke bagi ke session 3, banyak juga cawangan-cawangan dia. Rupanya saya nak bagi tahu kat sini bahawasanya bidang perubatan Islam ni, janganlah kita, bila kita buat react, tuan-tuan, kita buat react, kan, kita pergi kepada permukaan, kemudian kita melantun di atas permukaan tu. Kita melantun, kita tak mau menyelami ke dalam lautan apa yang kita bincangkan itu. Jadi bila saya tengok react hamba Allah ni, saya cuba menyelam. Kita kena nilai, kan? Kalau orang tu kena rasuk, kalau dia cakap aku memecah belahkan manusia, aku menghasut dia, banyak kes sebenarnya. Syaitan dapat masuk ke dalam tubuh manusia dengan 3 cara. Terlalu berahi, yang kedua terlalu takut, yang ketiga terlalu gembira. Anda boleh rujuk buku Syekh Abdul Wahid Salam Bali yang dalam hal ini. So kita berbalik kepada react hamba Allah ni. Ini satu benda yang lawak lah sebenarnya, seolah-olah orang lain tak tahu tentang perubatan Islam, tentang ru'yah syar'iyah ni, dan memang dah sedia ada kat bumi Malaysia, dan memang pun dah ada akta dah pun, bahagian perubatan komplementari dan perubatan alternatif. Memang ada kursus yang telah diajar secara sistematik, pusat pengajian tinggi untuk kita ambil ijazah, kan? Dan sudah diperakui ijazah kita tu dalam oleh beberapa pertubuhan, supaya kita dapat bergerak dalam bidang rawatan Islam ni sebagai satu perubatan komplementari dan alternatif. Jadi janganlah jahil sangat, kan? Bidang ni memang dah ada. Bila dah ada, memang ada dia punya huraian perbahasan dia yang cukup, untuk kita menerima dia sebagai satu sistem perubatan dan sistem rawatan. Kita memang tak boleh percaya dia. Pertama sekali, kita tak boleh percaya dia entiti apa dalam badan dia, kan? Dia nak mengaku dia jin sihir ke, jin saka ke, dia boleh menipu dengan pelbagai cara. Okey, yang pertama. Yang kedua, kalau kita nak pastikan ini petua, ini saya bagi satu petua, ya. Petua tidak salah kalau Quran dan tidak melanggar Quran, sunnah dan syariat. Anda boleh menilai sendiri. Okey, petua dia senang saja, mudah saja. Bagaimana kita nak periksa dia sama ada benar-benar orang ini dirasuk oleh jin atau dirasuk oleh syaitan ataupun tidak.
Bila kata tidak ni, kemungkinan dia ni dalam keadaan dia berkhayal ke, dia buat-buat ke, dia dalam keadaan dia menghadapi penyakit psikologi. Penyakit yang berkaitan kejiwaan ni ada yang berkaitan dengan emosi, perasaan atau genetik seseorang itu semata-mata. Tetapi ada juga yang berkaitan dengan rasukan syaitan, gangguan sihir dan sebagainya. Mana kata gangguan gaib lah. So jadi macam mana kalau orang tu kita lihat dia ada gejala-gejala seperti dirasuk oleh syaitan, dirasuk oleh jin, kita nak tahu dia ni betul ataupun tidak. Senang dan mudah saja. Anda ambil sesuatu yang panas lah, kan? Anda ambil contohnya pemeti api, tuan-tuan dan puan. Anda layurkan api ke lengan dia, kan? Ke lengan dia. Jangan letak lama-lama, terbakar tuan-tuan. Jadi kes polis pula, kan? Bukan. Kita layur saja ke tangan dia. Kalau dia selamba saja sampai bulu roma dia terbakar, tuan-tuan. Kalau kena ke tangan dia tu, dia tak rasa apa-apa, tuan-tuan. Itu menunjukkan memang betul dia rasuk syaitan lah, kan? Kalau dia ni buat-buat atau disebabkan psikologi, disebabkan perasaan dia, dia rasa seperti dia dirasuk, lalu dia bercakap macam dia rasuk syaitan sebab dia mungkin banyak tengok movie hantu dan sebagainya. So jadi dia nampak kita nyala pemeti api tu nak cucuh ke tangan dia pun dia dah lari dah, tuan-tuan. Itu menunjukkan itu bukan dia rasuk syaitan. Yang kedua, anda boleh gunakan bawang putih, tuan-tuan. Bawang ni kan bau sengit, tuan-tuan, kan? Letakkan di hujung hidung dia. Kalau kita ambil bawang ni, kita letak ke antara hujung hidung dia, sama ada bawang putih ke bawang merah ke, terpulang. Kita letak antara kawasan hidung atau kawasan dahi dia. Kalau dia mengelak, tuan-tuan, itu menunjukkan dia memang tidak dirasuk lah, kan? Maksudnya dia manusia biasa lah, yang dia tidak dirasuk, tapi kerana gelojak perasaan dia, kerana psikologi dia, depression dia, kan? Jadi dia boleh berinteraksi dengan asid pada bawang tu, dia rasa pedih mata, dia rasa terganggu dengan bau bawang tersebut, makanya dia tidak dirasuk syaitan. So jadi tuan-tuan, saya dah bagi anda tip, anda cara. Anda boleh juga menggunakan ayatul kursi, anda boleh letakkan tangan anda di kepala anda juga boleh melaungkan azan di telinga kanan atau di telinga kirinya. Namun demikian, terdapat gangguan-gangguan jin yang memang degil, yang dia boleh ikut, dia boleh ajuk orang baca Quran, dia boleh ajuk orang berzikir, dia boleh ajuk orang membaca selawat. Memang ada. So jadi dalam kes yang sebegini, kalau dalam pandangan saya, kita kena membanyakkan membaca doa, kerana doa itu memang disebut dalam hadis Nabi sebagai senjata orang-orang yang beriman. Jadi kita kena jadikan doa itu sebagai senjata. Kalau anda pergi ke kursus-kursus rawatan Islam di mana mereka mengajar doa-doa yang spesifik di dalam bahasa yang kita boleh faham, contohnya seperti yang dikatakan doa pemutus saka, ikrar pemutus saka, kan? Kalau macam saya, kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, bersihkanlah kami ini daripada segala gangguan jin, iblis, syaitan, daripada segala bisikan-bisikan dan daripada kehadiran mereka, ya Allah. Kalau anda dengar saya doa macam ni, anda amin. Kalau anda rasa berdebar ke apa semua, duduk-duduk ke, kena buat lah. Minda kita cenderung nak mengatakan orang ustaz tu sakit sebab dia nak nama lah, sebab nak perhatian lah. Ini juga perkara yang berkaitan dengan sangka buruk. Dalam surah Al-Hujurat, Allah berfirman di dalam Quran, wahai orang yang beriman, jauhilah kamu sangka buruk, kerana sesungguhnya sangkaan-sangkaan itu adalah dosa belaka. Maksudnya tak benar, tuan-tuan dan puan. Jadi janganlah sangka buruk, kan? Pergilah bertanya pada perawat tu, ustaz, akhi, sahabat, saya nak bertanya, akhi, apa ni perubatan yang buat ni, macam mana keadaan dia? Kemudian bersikap memahami dan mendalami. Bukannya buat react, terus kata begitu begini, kan? Dan itulah, ini semua persoalan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah aku diutus kepada umat ini melainkan untuk membentuk akhlak menjadi akhlak yang baik. Dan nasihat ini balik kepada diri saya dan balik kepada anda semua, kan? Akhlak tu kena jaga. Paling tidak akhlak bersangka baik dulu dengan orang, jangan sangka buruk. Setakat itu saja konten saya pada kali ini. InsyaAllah jika anda belum subscribe, anda subscribe, tanda anda menyokong projek memandai ke umat. Memandai ke umat, tidak, bukan. Projek untuk menerangkan perkara supaya kita jelas, supaya kita terang dalam memikirkan satu isu, dan kita tidak menjadikan sangkaan buruk itu sebagai satu metod atau manhaj kita berfikir dan menjatuhkan hukum. InsyaAllah umat Islam bersatu, umat Islam kuat. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.